Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan-barisan kepimpinan masyarakat, ibu-ibu saya, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul ramai-ramai di dalam masjid ini untuk kita sama-sama berada di dalam satu majlis ilmu, yang mana saya diminta untuk menceritakan tentang tajuk pengorbanan. Dan saya mohon maaf kerana tuan-tuan terpaksa menunggu saya sebab saya tersalah masjid. Saya ni dah lama tak datang masjid ni, tuan-tuan. Kali terakhir saya datang di masjid yang di bawah sana. Jadi maknanya dah lama tak datang, kena selalu jemput lah, kau tahu. Jadi saya minta maaf, saya pergi masjid belah surau, belah taman Pulai Utama sana, Pulai Mas. Bila saya sampai sana, saya tengok orang buat dek aja. Jadi saya pun tanya, alam ni ada kuliah ke? Tak ada ustaz, kata dia. Sudah. Baru saya tengok handphone balik, Taman Pulai Utama. Baru dia beritahu saya ke sini. Jadi tak apalah, ini pengorbanan tuan-tuan jugalah. Kena tunggu ustaznya. Ini pengorbanan saya jugalah, tekan minyak laju-laju tadi. Doa lah banyak-banyak, mudah-mudahan sampai. Tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah dalam lebih kurang 2 hari lagi lah, 2-3 hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Orang Melayu kata hari raya korban. Orang Arab dia tak sebut korban. Orang Arab sebut Aidil Adha, iaitu hari raya. Adha dalam bahasa Arab artinya sembelih. Orang Melayu kata korban. Dua-duanya bahasa Arab jugalah. Korban pun sama, udhiyah itu pun sembelih juga. Tujuannya ialah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang-binatang korban. Maka kalau ditanya apa yang dikatakan korban itu ialah menyembelih binatang-binatang tertentu pada hari-hari yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Pertama, dia ada binatang dia. Tak semua binatang yang boleh kita buat korban. Dia disebut dalam Al-Quran sebagai Al-An'am. Al-An'am ini binatang-binatang ternakan. Menurut Imam Malik rahimahullah, Al-An'am ialah binatang-binatang ternakan orang-orang Arab. Dia binatang ternakan ni semua bangsa ada. Kalau tuan-tuan pergi ke sebuah kawasan di Rusia sana, belah-belah Kazakhstan, stan-stan itulah. Di situ ada satu binatang namanya ilama. Tuan-tuan pernah tengok ilama ni, rupanya macam unta sikit, tapi dia bukan unta. Dia ni jadi binatang ternakan bagi negara itulah. Dagingnya dimakan, susunya diminum. Dia dianggap binatang ternakan bagi negeri itu. Bolehkah binatang itu kita jadikan korban? Jawapannya tak boleh. Kerana dia bukan ternakan orang Arab. Termasuklah kita di sini. Sekarang ni ada zaman ternakan rusa. Ada orang buat ternakan rusa. Boleh ke tidak rusa kita buat korban? Jawapannya tak boleh.
Kerana korban, kerana rusa bukan binatang ternakan orang-orang Arab. Cuma tak tahulah kalau sampai masa akan datang dah tak ada kambing, dah tak ada lembu, dah tak ada kerbau. Masa tu yang ada rusa je contohnya. Tengoklah fatwa masa tu macam mana. Boleh ke tidak? Setakat ni tak boleh lagi. Kalau pergi negara Cina, orang-orang Cina ada binatang ternakan dia. Tu ternakan juga tu tuan-tuan. Binatang ternakan dia tu yang kaki pendek tu. Jadi kita ni tak boleh kulluhum majma'in. Dia syaratnya mestilah menyembelih binatang-binatang tertentu yang dikatakan ternakan orang-orang Arab. Jadi apa dia ternakan orang Arab? Pertama unta, yang kedua lembu, kerbau, begitu juga kambing. Kambing ni ada dua, satu kambing biasa, yang kedua kambing biri-biri atau dipanggil kibash. Jadi ini saja binatang yang boleh kita buat korban. Begitu juga dia kata pada masa-masa yang tertentu. Masa tertentu ni ada masa dia, korban ni tak boleh kita buat awal-awal. Sekarang ni tiba-tiba ada orang kita ni semangat di sini beli seekor kambing sembelih, niat korban. Maka tak jadi korban. Korban ni mestilah disembelih binatang itu selepas sembahyang hari raya. Kalau tuan-tuan pagi-pagi raya pukul 6.30 sembelih lembu, tak jadi korban. Walaupun niat korban, walaupun sebut korban, tak jadi korban. Sebab masanya mestilah selepas sembahyang hari raya dan 2 khutbah hari raya. Jadi itulah dia punya masa mulanya. Contoh kalau kita di sini sembahyang 8.30, masuk sembahyang, masuk khutbah katalah pukul 9. Pukul 9 ke atas barulah masuk waktu yang dikatakan boleh kita sembelih binatang korban. Kemudian sehinggalah masuknya asar 13 Zulhijjah. Maknanya ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari kita boleh buat korban. Kenapa dia beri tempoh 4 hari? Sebab mudah-mudahan bila kita melihat orang berkorban, kita juga nak berkorban. Sebab kadang-kadang kita ni bila orang buat, baru kita nak buat. Tengok orang sembelih korban tu macam seronok aja, macam best saja, baru teringat aku pun nak buat korban jugalah. Jadi ada lagi masa untuk kita sembelih korban. Kemudian dengan syarat-syarat yang tertentu. Maknanya binatang korban ini mestilah ada syarat dia. Lembu, kerbau, unta mestilah umurnya 5 tahun ke atas. Lembu, kerbau, kambing biasa, kambing kampung 2 tahun ke atas. Kambing biri-biri, kibash 1 tahun ke atas. Tak boleh kita main ambil buat saja. Kemudian pastikan binatang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak cacat yang ketara. Tidak cacat yang ketara, ataupun ada kecacatan tapi terpaksa. Contoh macam sekarang ni lembu kerbau, lembu kambing, Jabatan Pertanian dia akan tebuk telinga dia untuk letakkan tag sebagai tanda melepasi piawaian dan sebagainya. Jadi benda tu sengaja dibuat tu. Memang daripada airport tu dah ditanda dah binatang di telinga dia, dia tebuk telinga dia. Yang itu tidak menjadi satu halangan untuk kita jadikan binatang itu binatang korban. Kemudian ada juga bertanya, jantan ke betina ustaz? Sebenarnya korban ni jantan boleh, betina boleh. Kalau harap jantan tu kurus saja jantan, lembu betina ni gemuk, lebih baik sembelih lembu betina itu. Sebab tujuan utamanya untuk kita sedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Jadi kalau lembu yang jantan tu tak gemuk, lembu betina yang lebih gemuk, kita sembelih lembu betina. Jadi boleh jantan, boleh betina, cuma aulanya, utamanya jantan. Sebab Nabi SAW sembelih kambing, kambingnya kambing jantan.
Berdasarkan itu, jadi lebih utamanya jantan, tapi tidak semestinya jantan. Boleh juga kita sembelih binatang yang betina ni tadi. Jadi ini tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita tengok dalam agama lain, kita tengok dalam agama lain ada juga bentuk-bentuk persembahan binatang ini kepada Tuhan mereka. Ada. Kita tengok dalam bangsa Cina contohnya ada. Dia ada sembahyang hantu, setahun sekali sembahyang hantu. Jadi dia ada sembelih binatang dia lah, dia bagi hantunya makan. Dia bagi makanan kepada Tuhan dia. Dia menganggap begitu. Jadi saya ada sekali pergi satu kedai motor lah, kedai Cina. Dia ada kedai Cina ni, kat atas tu ada dia punya apa, pekong dia tu. Dia ada letak lilin dia ada letak lampu, ada buah-buahan, biasanya ada buah-buahan. Saya tengok dia letak buah apple, buah nenas, buah limau. Tapi bila saya tengok dekat-dekat, buahnya buah plastik, bukan buah betul. Jadi saya pun tanya dia, apa pasal awak letak buah plastik? Dia kata tak boleh tahan. Kenapa tak boleh tahan? Beli yang betul ni asyik hilang aja. Siapa yang ambil? I tak tahulah. Saya ada 3 orang budak Melayu kerja. Dah. Inilah kita ni kadang-kadang nampak limau tepi jalan kan, ada colok 3-4 batang. Kita pun lalu balik kerja, rezeki Allah, kita pun ambil makan. Ni dari segi hukum fiqh kata makruh kita makan. Sebab benda-benda itu sudah dipersembahkan kepada syaitan. Jadi sebenarnya syaitan telah makan. Dia dah makan dah limau tu, cuma dia tak makan keseluruhan. Dia makan zat ataupun vitamin daripada limau itu. Macam kita orang Islam makan nasi tak baca bismillah, kenyang juga tak? Kenyang. Mana tak kenyang, tak bismillah 4 pinggan kenyanglah. Kenyang kita, tak baca bismillah makan kenyang juga tuan-tuan. Tapi yang Nabi kata kalau tak baca bismillah, syaitan makan. Yang syaitan makan tu bukan fizikal ataupun zatnya binatang itu. Kalau nasi itu bukan nasi itu yang syaitan makan, tapi vitamin atau zat yang ada pada nasi itu. Itu yang dimakan. Jadi kalau kita makan tak baca bismillah, artinya yang kita makan tu hampas. Benda yang hampas saja yang kita makan, tak ada kebaikan bagi kita. Jadi begitu juga kalau yang telah dipersembahkan kepada hantu dan syaitan itu, maknanya ianya sudah pun dimakan oleh syaitan itu. Syaitan juga, sebab syaitan ni daripada jin, dia makan juga tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW pesan pada kita, la ta'kulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal, kerana syaitan itu makan dengan tangan kiri. Berdasarkan hadis ini maknanya syaitan juga makan. Nabi kata jangan makan kerana syaitan makan. Jadi syaitan juga makan. Yang mana kita tak baca bismillah, dimakan. Yang mana dipersembahkan kepada syaitan, kepada hantu, itu juga dimakan. Jadi dalam bangsa lain ni tuan-tuan, dipersembahkan itu tujuan mereka ialah mendekatkan diri kepada Tuhan mereka juga. Dan dalam kepercayaan mereka, memang Tuhan mereka itu makan benda-benda itu, perlu benda-benda itu. Cuma dalam Islam ni bezanya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembelih korban, tetapi Allah Taala sebut dalam Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Artinya Allah Ta'ala tak nak daging kamu, tak nak darah binatang yang kita sembelih itu. Dia nak, bukan itu yang dia nak, bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai apa dia? Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ialah sifat takwa kita. Takwa tu apa benda? Nampak tak takwa tu kat luar? Nampak orang pakai songkok, pakai jubah, pakai serban, bela janggut, jalan, bertakwa betul orang ni.
Takwa ni tak nampak di luar. Nabi bila sebut takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna. Sambil Nabi tunjukkan dada dia. Takwa ni kat sini, kata Rasulullah. Tak nampak, dia dalam hati kita. Jadi apa dia sifat takwa yang sampai? Pertama sekali, orang yang buat korban itu dia sanggup mengorbankan sebahagian daripada hartanya, beli binatang korban, sembelih binatang korban dan beri orang makan. Itu sifat takwa. Ni yang buat korban. Yang tak buat korban, macam kita ni lah, minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang bila buat tajuk korban ni kita kata asyik-asyik tajuk korban, asyik-asyik tajuk korban. Aku dah tahu dah biasa dah dengar tajuk ni. Dia beza tuan-tuan, ilmu dan sedar. Dia ada kesedar. Dia dalam Islam ni ada dua. Satu dipanggil ilmu, satu dipanggil sedar. Ada orang banyak ilmu tapi tak sedar. Contoh, kalau tanya orang apa hukum menghisap rokok, semua orang tahu. Ini tajuk ni orang tak sukalah bincang. Yang kali jangan panggil ustaz ni. Ini apa hukum hisap rokok, semua orang tahu. Fatwa kata haram. Dari sudut kesihatan memang tak bagus. Kat kotak rokok tu macam-macam dia punya apa? Label-label dia. Rokok membahayakan kesihatan begini-begini. Ada gambar pula cacat tu bayi yang peramatang. Apa ni? Dia punya kerongkongnya bocor, macam-macam, barah lah, apalah. Ini semua kita tahu. Tapi berapa ramai yang sedar? Yang sedar menghisap rokok tu tak bagus kesihatan, hukumnya haram begini. Tak ramai yang sedar ni tuan-tuan. Begitu juga kalau cerita bab korban ni. Dah masuk isyak. Kalau masuk isyak ni kita beri laluan azan dulu. Lepas azan nanti kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ni belum apa-apa, baru mukadimah. Belum masuk tajuk lagi. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Macam tajuk berkaitan dengan ilmu dan kesedaran. Bila sebut tentang korban ni, ramai yang kita tahu. Hukum buat korban ni apa? Hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunat yang dituntut. Ini ramai kita tahu tuan-tuan. Tapi tak ramai yang buat. Saya yakin depan saya ni ada yang pernah buat, ada yang tak pernah buat. Dia masih tak sedar, dia tak buat korban, kerjanya ambil daging aja. Kerjanya beratur aja, pagi-pagi datang dah bawa tepen dah. Ni ada yang macam tu lah. Tapi ni saya cerita kat tempat saya sana, Segamat. Tempat kerja saya lah kat Segamat ni. Saya baru balik pukul 7 baru sampai. Ngam-ngam buka lagi tuan. Tu yang dia punya komputer lagi banyak. Ada yang tak buat tapi hanya ambil daging aja. Begitu juga sebab tu kita kena ulang tajuk ni supaya ada kesedaran. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa manfaat kita buat korban ni. Saya teringat sebuah kisah seorang ulama yang terkenal di Malaysia lah. Tahun 70-an, tahun 80-an. Allah yarham Kiai Muhammad Saman bin Kati. Kalau tuan-tuan orang lama ingatlah. Dulu-dulu saya ingat tahun 70-an, awal tahun 80-an, kalau di Johor ni ada buat Maulidur Rasul. Pernah banyak juga masjid yang panggil kiai ni. Beliau ni orang Perak, Kiai Muhammad Saman bin Kati. Dia pada zaman itu disebut ulama Asia Tenggara yang keempat. Alimnya Kiai Mak Saman ini. Satu hari ada seorang inspektor polis datang jumpa Pak Kiai. Dia datang tu kebetulan musim-musim korban ni lah, musim-musim nak raya korban. Dia mengadu pada Pak Kiai yang dia ni menghadapi masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, gaduh laki bini, tak ngam. Balik si suami tengok isteri geram aja, marah aja. Yang isteri pula tengok suami berbulu biji mata, menyampah. Gaduh tak habis-habis. Jadi mengadu pada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai kata, kalau bahasa orang Perak ni hang lah, hang ni nak tak settle masalah ni.
Mestilah nak, sebab tu datang jumpa Pak Kiai. Kata dia senang aja. Modalnya 3,000. Modal 3,000. Nak buat apa Pak Kiai 3,000? Nak beli lembu, nak buat korban. Kata dia, kalau nak buat korban bukan 3,000, saya bagi 9,000. Beli 3 ekor lembu pun tak apa. Pak Kiai kata tak payahlah, bagi seekor sudah. Bagi 3,000 buat korban. Niatkan atas nama si Fulan tu tadi dan atas nama isteri dia. Seekor lembu boleh masuk 7 nama. Jadi dah buat. Lepas saja seminggu, inspektor ni datang semula. Jumpa Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai, alhamdulillah. Sekarang ni dah tak berbulu lagi tengok dah. Dah seronok dah. Dulu pantang jumpa bertegang urat aja kata dia. Ni jam dah tak bertegang urat, bertegang jugalah. Ni orang lelaki cepat pula faham yang ini. Tadi buat korban kau tak faham. Yang ini faham. Malam Jumaat ni susah nak bercakap. Jadi seorang anak murid Pak Kiai ni tanya pada Pak Kiai, kenapa bila dia mengadu bab rumah tangga, Pak Kiai suruh dia buat korban? Jadi kata Pak Kiai, bukankah disebut dalam hadis Nabi? Nabi kata, sembelihlah korban. Kerana titisan darah yang pertama yang keluar daripada binatang korban itu akan mengampunkan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Anak murid kata, Nabi sebut dosa-dosa yang lalu, tak pun sebut suami isteri kat cerita tu. Tak ada pun sebut suami isteri kat cerita tu. Kata Pak Kiai, hang tu bodoh. Ni cerita betul ni tuan-tuan. Hang tu bodoh kata dia. Yang cerita ni anak murid yang kena bodoh tu lah dengan saya. Dia kata hang tu bodoh, belajar tak habis. Yang menyebabkan kita ni gaduh laki bini, rezeki tak murah, selalu dapat macam-macam bencana, semua ni pasal apa? Pertama pasal dosa. Pertama kerana dosa kita tuan-tuan. Yang rezeki tak murah, rezeki tersekat, pekerjaan tak selesai, buat segala urusan tak menjadi. Ni semua puncanya ialah dosa. Kerana dosa ni menghalang daripada rahmat Allah turun pada kita. Jadi Nabi berikan kita penyelesaian. Kalau nak urusan kita dimudahkan, kalau nak rezeki kita dimurahkan, kalau nak hubungan kasih sayang antara suami isteri, anak-anak semua baik, maka jalan keluar yang paling ringkas, paling mudah, sembelih korban. Sebab itu Nabi kata, bersama keluarnya darah binatang itu, keluarnya dosa-dosa kamu. Sebab tu lagi besar lagi bagus. Sebab lagi besar lagi banyak dia punya darahnya. Tapi tak payahlah kita tunjuk orang. Isteri kata pada suami, awak ni standard awak ni kerbau. Kenapa? Dosa awak ni boleh tahan. Biar darahnya banyak sikit, dosa banyak awak ni. Kalau saya ni kambing kampung cukuplah kata dia. Darah tak banyak, dosa pun tak banyak. Bukan gitu. Maknanya sebenarnya tuan-tuan, dengan keluarnya darah binatang itu, keluarnya segala dosa-dosa kita. Dan kerana dalam korban itu ada yang dipanggil sifat abrar. Abrar ni artinya kebaikan. Bila daging korban itu kita agih-agihkan pada orang miskin. Tuan-tuan, kadang-kadang sekarang ni kita ni semangat hantarlah ke Kemboja, ke mana kan. Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Saya tak kata tak boleh, tak ada masalah, korban boleh. Tapi pastikan kita dulukan orang miskin di kawasan kita. Agak-agak tuan-tuan Taman U ni ada tak orang miskin? Ramai tuan-tuan. Sebab Johor Bahru punya taraf hidup tak sama dengan kalau tuan-tuan ambil kira daerah Mersing ke daerah Segamat ke, berbeza. Sebab saya di pejabat ni ada pengalaman pada hari raya, orang nak beli ayam seekor pun tak mampu. Ada lagi orang di Johor yang pagi raya nak beli daging sekilo pun tak mampu, tak ada duit.
Bahkan ada juga orang nak bayar zakat fitrah pun tak mampu. Ni banyak ni tuan-tuan. Jadi sebenarnya tujuan hari raya itu, hari raya korban itu ialah untuk kita menggembirakan hati-hati orang-orang miskin ni tadi. Sebab tu sunat kita bagikan daging tu. Dia boleh bagi 3 cara. 3 cara ni, pertama, tuan-tuan sembelih, tuan-tuan ambil sekilo untuk makan. 90% tuan-tuan bagi semua kat orang. Ambil sikit semua bagi orang. Ini boleh juga. Yang kedua, tuan-tuan sembelih seekor kambing, tuan-tuan bagi orang sekilo je. Yang lain tuan-tuan ambil semua. Boleh, dari segi hukum boleh. Tapi terbiat. Seminggu orang tak boleh cakap. Menyesal aku kasih kat suruh mengejarkan kambing ini. Bagi sekilo je, yang lain semua dia ambil. Habis nak buat macam mana? Anak beranak ipar duai ramai. Jadi kalau bawa sekilo 2 tak cukup. Kena bawa banyak. Yang ketiga, yang sunatnya bagi 3. 1/3 kita makan. 1/3 bagi orang miskin. 1/3 bagi kawan-kawan kita. Boleh, tak ada masalah. Allah Ta'ala kata boleh beri makan pada orang yang memerlukan dan orang yang tidak memerlukan. Yang memerlukan ni orang fakir, orang miskin. Yang tak memerlukan ni jiran-jiran kita yang kaya, orang-orang kaya yang tak perlukan daging contohnya. Kita beri juga, boleh. Cuma bezanya diberi pada orang miskin atas nama sedekah, diberi pada orang kaya atas nama hadiah. Orang miskin dia dapat sedekah, dia boleh buat apa je dengan daging tu. Contohlah masjid ni sembelih 10 ekor. Berapa ekor, Mam? 13. 13 ekor lembu. Kebetulan kat kawasan tuan-tuan ni contoh ada seorang je orang miskin. Jemaah masjid ni dah sembelih 40 kilo hantar rumah dia. Pasal dia seorang. Dia icebox 2 pintu je. Tak muat tuan-tuan, bukan ada chiller ke, bukan ada freezer kat rumah. Dia icebox 2, kadang-kadang yang 1 pintu tu kecil aja dia punya tempat sejuk beku dia. Kau bagi 40 kilo, dia nak buat apa? Tak boleh simpan. Dia kata dah banyak ni. Terima kasih lah, Mam. Besok pagi-pagi dia buka kedai depan rumah dia. Dia pula jual daging fresh. Daging korban ni kata dia berkat kalau makan. Murah-murah pula dijual, sekilo RM10 aja. Berebut orang beli. Boleh tak? Boleh. Orang miskin dia boleh buat apa saja dengan daging tu. Jual boleh, kasih orang boleh, apa boleh. Beza dengan orang kaya. Kalau tuan-tuan ni orang yang berada, orang bagi daging korban kat kita, kita boleh bagi orang, boleh makan sendiri, boleh masak kasih orang makan, tapi tak boleh jual, tak boleh ambil bentuk manfaat. Boleh makan sendiri tak apa. Ini bezanya bentuk sedekah dan bezanya nama hadiah. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Mintalah doa daripada orang, kata Rasulullah. Minta doa. Kerana kamu tidak tahu lidah yang manakah yang diperkenankan doa. Ingat tu, ni pesan Nabi. Nabi kata minta doa dengan orang. Dan kita tak tahu lidah siapa yang akan Tuhan terima doa. Cara paling mudah, tuan-tuan sembelih korban bagi orang miskin dapat daging korban, doakan kita. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki orang yang bagi daging korban ini. Ini doa dia. Jadi dalam ramai-ramai orang miskin yang tuan-tuan beri itu, kita tak tahu doa yang mana yang Allah Ta'ala perkenankan. Sebab tu dalam Islam ni memang sunat kita beri makan orang. Beri makan orang tu sebab mudah dapat doa daripada orang. Mas sekarang ni orang nak doakan kita susah tuan-tuan. Orang nak beri salam pun susah kadang-kadang. Kita hari ni beri salam pada orang yang kita kenal aja. Orang tak kenal tak beri salam. Datang masjid nampak kat tangga tu 3-4 orang, seorang pun kita tak kenal, buat dek aja muka kita. Tapi kalau yang dalam seorang-seorang tu dah 4 orang ada seorang kita kenal, deras-deras, Assalamualaikum, pasal kita kenal.
Yang tak kenal kita tak beri salam. Ni zaman ni. Jadi sebab tu sunat beri makan orang. Bagi korban, daging korban ini paling mudah untuk kita ni murah rezeki. Jadi, kalau ada di antara kita ni yang sekarang ni ada masalah, ada sakit, anak bermasalah, keluarga bermasalah, niaga bermasalah, tuan-tuan, jalan penyelesaian yang paling mudah yang Rasulullah beri pada kita ialah sembelih korban. Tak semestinya lembu, tuan-tuan sembelih kambing pun boleh. Yang penting buat ibadah korban. Ini kelebihan kita buat ibadah korban. Kemudian sunat-sunat korban. Kalau kita ada cadang nak buat korban tahun ini, tuan-tuan dah ada niat nak buat korban, niat bukan nazar. Niat bukan nazar. Nazar ni disebut nazar. Kadang-kadang orang kata, saya dah niat. Niat memang bagus, tapi niat itu bukan nazar. Niat ialah ada kesungguhan kita nak buat benda tu. Nazar ni tuan-tuan sebut, saya bernazar. Saya bernazar tahun ini saya nak sembelih korban. Itu baru jadi nazar. Jadi binatang yang korban yang tuan-tuan sembelih itu tak boleh dimakan. Orang yang bernazar tak boleh makan binatang itu. Tapi kalau tuan-tuan niat dalam hati, sembang rumah lepas main isyak, duduk-duduk tangga, sembang, abang cadang nak buat korban lah tahun ni. Tu niat dia nak buat korban. Itu bukan nazar. Yang itu dipanggil korban sunat. Korban sunat, tuan-tuan boleh makan dagingnya, tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan bercadang nak buat korban pada tahun ini, ada beberapa perkara yang sunat kita lakukan. Sebab hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa aradtum an yudhi falyumsik sya'rahu wa azafirahu aw khamasa." Sekiranya kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di antara kamu yang nak berkorban, maka sunat baginya menyimpan kukunya dan menyimpan rambutnya, termasuk bulu-bulu di badannya. Ini badannya, bukan badan lembu tu. Jangan salah faham pula. Dah disimpan pula kuku lembu tu. Ni salah dengar hadis ni. Yang Nabi kata kuku dia. Kalau tuan-tuan dah ada bercadang nak buat korban tahun ni, sunat bagi tuan-tuan jangan potong kuku dulu. Jangan potong rambut dulu. Jangan cukur bulu-bulu di badan dulu. Jangan cukur dulu sehingga binatang korban itu disembelih. Lepas sembelih binatang tu barulah potong. Kenapa? Kerana kuku kita, bulu kita, rambut kita semua mewakili dosa-dosa yang ada pada badan kita. Bila kita buat korban, Nabi kata gugur dosa-dosa mengikut beberapa bulu yang ada di tubuh kita. Jadi untung kita ni bila ada benda-benda tu. Tapi hukumnya sunat. Sunat bukan wajib, sunat aja. Kalau tuan-tuan nak potong juga kuku, silakan, tidak menjadi kesalahan. Tuan-tuan nak cukur bulu, dia kata baru saya tahu Ustaz, saya ni tiap-tiap tahun kalau raya, pagi raya licin semua. Licin semua dah saya cukur dah, kata dia. Masa raya, apa hukumnya? Tak ada masalah. Cuma tak dapat kelebihannya lah. Tak dapat kelebihannya. Ataupun kita potong rambut, tak dapat kelebihannya saja. Jadi kalau boleh jangan potong rambut dulu, biar dululah. Tapi saya ni Ustaz, kalau tak potong rambut ni, rambut saya dah panjang Ustaz, dah rupa siamang dah saya ni. Potonglah rambut kau. Ni menyusahkan orang ni. Okey? Jadi ini sunat yang pertama. Yang kedua, sunat kita menyaksikan penyembelihan korban itu. Sunat tengok. Nabi pesan pada Sayyidatina Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki." Berdirilah kamu di sisi binatang korban kamu. Fashhadiha, saksikan penyembelihannya. Fa innaha min awwali qatratin min dammiha yughfaru laki ma taqaddama min dhanbi. Kerana titisan darah yang pertama yang tumpah daripada lembu itu
mengampunkan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi sunat kita tengok masa sembelih tu. Tapi kena jaga benda lain lah. Contoh kalau orang perempuan, jangan pula duduk sibuk kat situ tempat orang lelaki berkumpul lah, tak sesuai lah. Jangan pula ini sunat ni memang sunat. Tapi jangan lupa banyak yang sunat berdiri tu. Yang berdiri pun sunat juga. Tak boleh kita duduk celah-celah lelaki-lelaki tu kita berdiri. Saya ustaz ceramah kata sunat tengok ni, betul. Tapi bercampur lelaki dan perempuan itu hukumnya haram. Tak boleh kita buat benda sunat dalam pada kita melakukan benda-benda yang haram. Sama hukumnya macam, minta maaf saya sentuh cerita luar sikit, macam kita hantar jenazah ke kubur. Ini saya nak kena ingatkan ni. Bila ada kematian, kadang-kadang waris-waris ni hantar mayat ke kubur, hukumnya sunat. Ahli keluarga nak hantar mayat ke kubur, hukumnya sunat. Yang isteri jenazah, yang mati suami, isteri nak ikut ke kubur. Yang mati ni bapa, anak-anak perempuan nak ikut pergi ke kubur. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan jangan kita bersama-sama menyemak. Minta maaf lah, bahasa kasar sikit. Kita duduk sama-sama dengan lelaki masa nak turun jenazah, masa nak timbus, masa tu kita kat celah tu. Itu hukumnya haram. Pergi tengok jenazah, ikut jenazah, hukumnya sunat. Tapi campur lelaki perempuan ni hukumnya haram. Tapi kadang-kadang nak tegur serba salah, tuan-tuan. Kadang imam bukan tak tahu benda ni, salah ni, macam tak kena gaya ni. Orang sibuk nak turun jenazah, time tu isteri kata, saya nak tengok kali terakhir muka laki saya. Masa hidup tu gaduh, saya tak nak tengok muka awak. Masa hidup bukan main gaduh, nyampah tengok muka awak ni. Dah mati sibuk pula nak tengok muka laki tu. Time tu lah nak tengok. Time orang nak turun tu lah terjengah-jengah 5-6 orang perempuan. Ini saya nak tegur depan majlis nanti, malu dia. Tapi hukumnya haram. Begitu juga time orang baca talqin tu kan, perempuan pun duduk lah, duduk sebelah imam pula. Tersalah nama Pak Imam baca. Kadang-kadang imam sebut nama dia sendiri. Wahai si fulan bin si fulan. Jemaah kata itu imam tu. Dia nak duduk juga, nak dengar talqin juga, nak duduk depan tu. Minta maaf tuan-tuan, itu bukan baik, benda tu salah tu. Benda tu berdosa kita. Jadi nak ikut boleh, orang perempuan duduk dulu di satu tempat, duduk ke tepi dulu. Jangan bersama-sama dengan lelaki tu. Ni orang yang datang ni macam-macam pattern. Yang mati suami, yang isteri ikut. Orang ramai kumpul belakang tengok isteri dia, ada yang cakap muda lagi dia. Nampak tak ngempor lagi jalan. Dah lain fitnah dia tuan-tuan. Cantik lagi. Baguslah ruah ni jalan. Aku ni ada can kata dia. Jangan. Ini yang jadi fitnah, namanya fitnah. Fitnah tu kita jauhkan. Ikut tak apa, duduk dulu tunggu. Ya, semua kita sayang suami kita. Semua kita sayang ayah kita. Tapi kita lebih sayang agama kita. Kita lebih sayang Allah dan Rasul. Jadi dalam perkara ni Rasulullah dah ajar kita dah. Nak ikut boleh, tapi duduk tepi dulu. Setelah orang laki-laki selesai, dah balik, duduklah. Tuan-tuan nak pergi ke kubur, ibu-ibu nak pergi ke kubur, nak apa, silakan. Duduklah, nak duduk sampai malam pun duduklah. Tak ada orang marah. Tak nak balik, nak tidur atas kubur laki, tidurlah. Tak ada orang marah. Tapi tak berlaku dalam sejarah. Tak ada tuan-tuan. Saya di kampung ada satu cerita lah. Suami mati, isteri ni macam ni lah. Orang dah habis balik, tak nak balik, peluk nesan suami ni. Sampai hati abang tinggalkan saya, sampai hati. Saya kata dah balik lah, orang dah balik, dah maghrib ni. Tak apa ustaz, tak apa. Saya nak tunggu suami saya. Sayang saya. Balik, saya kata orang nak balik ni. Saya pun dah nak balik. Dia kata imam nak balik-baliklah. Okey, aku baliklah. Kau tunggu seorang-seorang. Saya keluar, balik dia. Rupanya dia keluar dengan saya juga. Mam, jangan tinggal saya. Takut juga rupanya. Tadi bukan menyeya kau peluk ni isteri suami kau.
Inilah dia yang namakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia hanyalah tipu daya dan memperdaya. Yang isteri kata sayang kita sementara, yang suami kata sayang lagi sementara. Anak-anak pun begitu, sementara je, tak ada yang kekal. Nabi kata ikut kamu ke kubur 3 perkara. Pertama, anak bini kamu. Yang kedua, harta kamu. Yang ketiga, amalan-amalan kamu. 2 perkara akan balik, kata Rasulullah. 2 confirm balik. Kecuali 1 yang akan tinggal dan akan terus masuk dalam kubur kamu, iaitu isteri kita akan balik, anak akan balik, kenderaan kita akan balik. Kita ada kenderaan kita ikut kita ke kubur. Anak-anak kita guna kereta kita pergi ke kubur. Kadang-kadang jenazah kita dibawa naik kenderaan kita sendiri. Tapi 2 ni akan balik. Yang sama-sama teman kita, duduk dengan kita dalam kubur yang gelap itu ialah amalan-amalan kita. Maka salah satu amalan itu yang Nabi sebut ni lah korban ini, tuan-tuan. Ibadah korban ni, sedekahnya dapat pahala yang besar. Doa daripada orang miskin kita dapat. Dan pahala korban itu berbeza dengan pahala sedekah. Tuan-tuan, kalau sekarang ni tuan-tuan beli kambing seekor, tuan-tuan bagi orang makan, dapat pahala sedekah. Besar pahala sedekah ni, tuan-tuan. Daripada 1 boleh ganda sampai 700 kali ganda. Tapi apa beza sedekah dengan korban? Apa beza korban tadi? Korban tuan-tuan sembelih lembu juga dengan niat korban, dagingnya diberi makan pada orang miskin. Bezanya pahala sedekah tuan-tuan dapat, dan binatang korban yang tuan-tuan buat korban itu akan menunggu tuan-tuan di akhirat nanti. Ini bezanya. Yang sedekah tadi dia tak tunggu, yang tunggu pahalanya. Tapi korban ni binatangnya tunggu di sana. Nabi SAW bersabda, "Azzimu dhahayakum fa innahu lahu matayakum." Muliakanlah kamu, atau ada sebuah hadis lain berkata, besarkan binatang korban kamu. Maknanya nak korban, cari binatang yang baik, yang gemuk, yang sehat, yang banyak daging. Kerana kata Nabi, kerana binatang korban itu akan jadi kenderaan kamu. Kenderaan di mana? Kenderaan di akhirat nanti. Apabila telah selesai kita ni ditimbang amalan kita. Amalan kita ditimbang dulu. Kita ni ada fasa-fasa dia, tuan-tuan. Selepas dunia, fasa kita fasa barzakh, dipanggil alam barzakh, kubur. Kemudian daripada barzakh kita akan dibangkitkan, alam ba'ats, alam kebangkitan. Kemudian setelah itu dipanggil mahsyar, alam dihimpunkan di suatu tempat. Kemudian daripada mahsyar kita akan dibawa pergi ke masa mahsyar tu juga masa kita menerima buku amalan kita. Buku amalan kita, setiap kita ada buku amalan kita sendiri. Kemudian setelah itu kita akan melalui dinamakan fasa mizan, timbangan. Ditimbang amalan kita. Faman ya'mal, Allah SWT sebut, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia di dalam kehidupan yang diredai. Dan barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka selayaknya ialah hawiyah bagi. Apakah yang dikatakan hawiyah itu? Api yang mengait-ngait, yang menyambar-nyambar. Berdasarkan ayat ini, tuan-tuan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, ini apa kaitan pula dengan ayat ni? Mereka telah jumpa rupanya api ni sifat dia suka mengait. Sebab tu dia buatkan perumahan-perumahan di atas bumbung tu mesti ada batu tu. Tuan-tuan perasan kan, dekat atas genting tu mesti ada
batu tu. Kenapa ada batu tu? Dan kenapa dia ada jarak? Dia ada berapa inci tu? Sebab kalau berlaku kebakaran rumah ini, dia tidak melarat ke rumah. Jadi tembok tu sifatnya jadi dia punya penghadang dia. Sebab sifat api ni dia suka mengait benda yang dekat dengan dia. Sebab tu dia merebak ni. Tuan-tuan bakar sampah cuba tengok, nanti dia kait rumput sebelah, nanti dia kait daun sebelah. Dia kait tu, sifat tu. Jadi api neraka sifatnya begitu. Dia mengait. Daripada mizan kita akan pergi ke fasa dipanggil sirat. As-sirat, satu jambatan yang melintas antara mahsyar ke syurga. Ini mahsyar di sini, syurga di sini. Nah, ini ada satu jambatan. Tapi ini sekadar untuk pemahaman. Tuan-tuan jangan bayangkan jambatan Pulau Pinang ke jambatan apa. Sebab benda ni benda yang wallahu a'lam, kita tak tahu. Ini untuk mudah faham saja. Ini mahsyar, ini syurga, ada jambatan. Maka di bawah ini ialah neraka. Di bawah jambatan ialah neraka. Dan daripada neraka itu ada api yang begitu, sifatnya mengait-ngait kaki orang. Dia mengait kaki orang yang melintas titian sirat tu, tarik masuk ke dalam. Itu yang dinamakan narun hawiyah, api yang mengait-ngait itu. Jadi nak lintas titian sirat ni tuan-tuan, Masya Allah, bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang melihat titian sirat itu seluas mata memandang, lebarnya besar. Ada yang kata Nabi dilihat seperti sehelai rambut. Dia sendiri pun tak yakin dia boleh lepas ni. Pasal besar rambut aja ni. Punya halusnya. Maka bila sampai di tepi titian sirat itu, ada malaikat yang jaga di situ. Malaikatnya akan tanya kepada orang yang nak melintas ni, kamu nak ke mana? Saya nak lintas pergi ke seberang. Malaikat tanya, kamu nak melintas dengan apa? Nak jalan kaki ke, nak berlari ke, nak macam mana? Ada kenderaan ke tidak? Kamu ada kenderaan ke? Apa kenderaannya? Masa hidup dulu ada buat korban ke? Ada sekali masa kat Pulau Utama. Tu pun tak sengaja terberi. Sebab ada kes minta balik duit. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Dah bagi dah cukup, tengok banyak duit tu 500, jumpa imam, mam pulang balik tak edit. Jadi ada tak buat? Ada. Jadi kalau ada, kata Nabi, kata malaikat tu, pergilah kamu ambil binatang korban kamu. Ada. Dia akan tunggu tuan punya korban di tepi titian sirat. Tuan-tuan boleh kenal lembu tuan-tuan. Tak payah perkenalkan diri, panggil nama. Mana lembu aku, tak payah. Lembu ni tahu cari siapa tuan dia. Jadi dengan binatang itu akan menyebabkan ada kenderaan untuk kita melintasi titian sirat. Jadi saya bila ceramah tajuk ni, lepas ceramah ni ada orang jumpa saya. Kalau macam tu saya tak nak masuk bahagian masjid ni ustaz. Kenapa? Masjid ni masuk 1 ekor lembu 7 orang. Nanti kat sana 7 orang naik 1 lembu ustaz. Saya kata sahlah, kau ni memang lembu. Kau ni yang lembu, bukan lembu sana, kau ni lembu dah. Apa sebab yang kau risau 7 orang naik seekor lembu? Patahlah riuk ustaz lembu tu. Kalau badan kecil tak apa, kalau badan macam ustaz macam mana? Kalau macam saya naik 7 orang naik seekor lembu, pengsan lembu tuan-tuan. Tuan-tuan, dia duk sibuk lembu sana. Saya kata Allah Subhanahu Wa Taala dibangkitkan lembu tu sama ada dikecilkan kamu atau dibesarkan lembu. Lembu yang kau sembelih tu besarkan rupa bas elek tu, bas tu. Bas apa? Causeway Link tu besar. Besar tu lembu. Boleh tak? Boleh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalau besar bas tu bukan 7 orang, 40 orang boleh naik, tak termasuk yang berdiri. Jadi jangan risau soal 7 orang kongsi seekor lembu. Itu besok di akhirat urusan Allah. Di sana tak ada urusan kita, semua urusan Allah. Yang penting masa hidup ada ke tidak kita buat benda ni. Ini bezanya sedekah dengan korban.
Sebab tu korban ni masanya demand, dia ada 4 hari aja. Dan tempoh 4 hari tu kamu diberi tempoh ni. Sedekah tuan-tuan boleh buat sepanjang tahun. Bila-bila tuan-tuan boleh buat sedekah. Ada duit nak beli kambing, sembelih bagi orang makan. Bila-bila tuan-tuan boleh buat. Tapi korban tak boleh bila-bila. Hanya masa-masa tertentu saja yang tuan-tuan boleh buat. Sebab tu kita tengok para ulama-ulama kita dulu, mereka berebut-rebut bila datang korban ni nak buat korban. Orang yang tahu tentang korban ini memang tak akan melepaskan peluang untuk buat korban ni. Seboleh-bolehnya. Kadang-kadang ada di antara mereka yang daripada awal-awal lagi dah menabung untuk buat korban ni. Sebab begitu banyak kelebihan, begitu banyak anugerah yang Allah Ta'ala beri pada orang yang melaksanakan ibadah korban ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, jadi kadang-kadang kita ni duk cakap aja, kita pun tak buat, pun tak betul juga. Jadi kita nak bercakap ni, kita pun mesti nak buat juga. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama boleh buatlah. Ada rezeki sikit jangan bimbang, buatlah. Jangan takut. Ni kan keluar duit ni kan habis aku ni. Jangan, tidak ada, insya-Allah Tuhan ganti balik dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kita akan dapat rezeki daripada Allah. Jadi tuan-tuan, ini berkaitan dengan korban sikitlah. Cuma saya nak ambil masa sikit sentuh tentang sebab sekarang ni orang confuse nak puasa Arafah ni. Kan Mekah besok wukuf Arafah, raya hari Sabtu, kita Malaysia raya hari Ahad. Jadi orang nak puasa sunat Arafah ni, bila nak puasa? Besok ke lusa? Facebook macam-macam kata, tuan guru ni, tuan guru, banyaklah tuan guru dah. Semua kata ikut Mekah, kita kena ikut wukuf di Arafah dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, yang sebetulnya hadis yang saya baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Sekiranya kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Hadis ni saya baca tadi. Rasulullah terang-terangan beritahu, sekiranya kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Maknanya dalam hari raya korban juga sunat melihat anak bulan. Bukan hanya raya puasa je, raya puasa jelas. Raya puasa jelas. Raya haji pun sunat kita tengok anak bulan. Berdasarkan hadis Nabi, sekiranya kamu melihat anak bulan. Jadi bila kita tengok anak bulan, artinya kita boleh tahu bila 1 Zulhijjah. Sama ada genap Zulqaidah 30 ataupun Zulqaidah 29. Jadi kita tahu 1 Zulhijjah. Bila tahu 1 Zulhijjah, artinya kita tahu bila 10 Zulhijjah. Dan bila kita tahu bila 10 Zulhijjah, dengan sendirinya kita tahu bila 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah bukan hanya bergantung pada wukuf di Arafah. Puasa di Arafah ialah pada 9 Zulhijjah. Jadi kena faham ni tuan-tuan. Bukan kita ikut Mekah pasal Arafah Jumaat, kita puasa Jumaat. No. Dia mengikut 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah mengikut tempat kita, berdasarkan melihat anak bulan di tempat kita. Jadi kita tengok anak bulan itu, raya disebut hari Ahad. Maka 9-nya, dan untuk makluman tuan-tuan, tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, kita di Malaysia tengok raya puasa dan raya haji ditentukan dengan melihat anak bulan sendiri. Ini sejarah, kena tahu sejarah. Bermula tahun 1977 apabila persidangan negara-negara Islam OIC di Istanbul, Turki, 1977. Pada ketika itu timbul satu resolusi, satu cadangan supaya apa salahnya raya haji ini kita samakan seluruh dunia. Ini dalam OIC ni 77 tuan-tuan. Jadi ada cadangan. Yang bawa cadangan ni siapa? Masa tu siapa?
Profesor Dr. Datuk Harun-Din. Profesor Dr. Datuk Harun-Din. Dia yang bawa cadangan ini. Masa tu dia wakil Malaysia, pergi ke OIC, bawa cadangan ini untuk kalau raya haji itu biarlah kita ikut Mekah. Kita ikut Mekah. Daripada tahun 1978, tahun depannya, kita di Malaysia dan seluruh dunia mengikut kerajaan Saudi. Bila Saudi raya, kita raya. Raya puasa masing-masing, tengok anak bulan. Raya haji tidak. Jadi sehinggalah tahun 1986, Mesir keluar, tak ikut. Yaman keluar, Jordan keluar. Ada 7-8 negara Islam yang tidak mengikut Mekah. Kenapa? Kerana kerajaan Saudi sehingga ke saat-saat akhir baru diberitahu bila wukuf. Jadi ini jadi kemarahan pada negara Islam. Kalau istilahnya, kalau awak ni jujur, beritahu bila 1 Zulhijjah. Bila 1 Zulhijjah? Senang. Jadi kita tahu bila 9. Tapi kerajaan Saudi tidak beritahu bila Zulhijjah. Dia tak pernah beritahu bila 1 Zulhijjah. Dia tahu-tahu beritahu bila 9 Zulhijjah. Bila Arafah. Tuan-tuan pergi haji pun, tuan-tuan bila Arafah kemudian baru tahu. Baru tabung haji beritahu kerajaan Saudi dah isytiharkan Arafah hari ini, sekian hari bulan. Betul? Betul macam tu. Dia tak beritahu bila 1 Zulhijjah. Sebab kerajaan Saudi dia cuba mengelak daripada berlakunya Haji Akbar. Haji Akbar ni artinya wukuf pada hari Jumaat. Macam tahun ni Haji Akbar ni, tuan-tuan. Dia cuba ngelak. Kenapa Saudi nak ngelak? Sebab dalam kerajaan Saudi, bila berlaku Haji Akbar, pertama sekali gaji kaki tangan kerajaan dia dinaikkan. Yang kedua, pesalah-pesalah di penjara. Kalau kesalahan bentuk ta'zir, bukan hudud. Ta'zir ni makna hukum yang bukan sebut dalam Quran. Contoh macam hukum khalwat, orang berkhalwat. Dalam Quran Allah tak sebut hukum khalwat. Allah sebut hukum zina saja. Orang berkhalwat kena tangkap. Dalam Quran tak ada sebut apa hududnya orang khalwat. Tapi kita sebagai pemerintah boleh hukum ta'zir, boleh penjarakan orang tu. So bagi hukum yang bentuk ta'zir, bila berlaku Arafah, dimaafkan oleh Raja Saudi. Jadi kerajaan Saudi cuba elakkan Haji Akbar tujuan-tujuan ini. Ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kerajaan kena beri pada rakyat Saudi. Jadi kita Malaysia ni oleh kerana sifat kita ni sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, jadi kita ni memang jenisnya makmuman je lah, selalu makmum je lah, ikut Abdul Wahab, Abdul Wahub dan Abdul Wahid. Ikut. Negara lain dah keluar dah ni. Sampailah tahun 87, 88, 89, 90, 91, 92 sehingga 1997 kita masih hidup. Kemudian satu persidangan di antara mesyuarat di antara negara-negara Islam Asia Tenggara yang dipanggil MABIM. MABIM ni menteri luar bahagian agama. Dia mesyuarat, Indonesia telah mencadangkan supaya kita di Asia Tenggara keluar daripada Saudi juga. Jadi Indonesia mengajak Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia dah tak ikut Saudi lagi. Mulai tahun 1998 kita dah balik asal tahun 30-an. Kita tengok anak bulan sendiri dan kita tentukan raya haji sendiri. Punca utamanya kerana Saudi tidak jujur dalam memberitahu bila wukuf di Arafah. Kalau ikut kiraan tuan-tuan, sebenarnya 5 tahun sekali Haji Akbar. 5 tahun sekali Haji Akbar. Dia wukuf Arafah katalah Ahad. Tahun ni Ahad, tahun depan Senin, tahun lusa Selasa. Dia mesti begitu. Tapi dia, sebab tu tuan-tuan tengok tahun ini
kerajaan Saudi memang sengaja nak beri haji akbar. Mula-mula yang dibuat, dia tak benarkan kota-kota negara Islam dikecilkan. First kali dibuat, kota-kota negara Islam dikecilkan. Kita tak dapat 26,000. Dia adalah 1-2% daripada jumlah orang Islam sebuah negara. Kita Malaysia, kota kita 27,000, 26,000. Tapi tahun ni kita tak dapat 26,000, kita dapat 20,000 je tuan-tuan. Dikecilkan kota-kota ni. Semua negara Islam dikecilkan kota. Kemudian tujuan dia kerana memang sengaja dia nak bagi tahun ni haji akbar. Dan dia utamakan penduduk-penduduk Mekah sendiri untuk datang mengerjakan haji pada tahun ni. Ini sebabnya. Kemudian bila Saudi isytiharkan ukuf Jumaat, seluruh dunia, ulama-ulama falak dunia terperanjat. Kenapa ukuf hari Jumaat? Kalau ikut falakiyah, kiraan falak, ukuf hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Tapi kerajaan Saudi dia boleh pada bila-bila masa diisytiharkan. Dia kata ukuf hari Jumaat. Kalau ukuf Jumaat maknanya dia dah cepat satu hari ukuf. Wah, Saudi ni pandai tuan-tuan. Dia kata di zaman Nabi dulu, untuk makluman tuan-tuan, ada sebuah hadis zaman Nabi SAW pernah tersilap menyebut bila 1 Zulhijjah, menyebabkan ukuf dicepatkan satu hari. Tapi setelah itu Rasulullah tak pula suruh ganti balik ukuf, tak ada. Nabi diamkan, teruskan ukuf walaupun tersilap. Jadi Saudi pakai hadis ini, dia kata dia boleh isytiharkan bila ukuf. Kalau tersilap, zaman Nabi pun pernah ada kata. Very simple. So, saya terangkan supaya tuan-tuan faham. Kadang-kadang kita banyak nak sumber-sumber yang kita dapat ni. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Orang macam-macam bagi pandangan, ukuf begini, hadis begini, hadis begini. Secara mudahnya tuan-tuan, kita di Malaysia ni juga ramai ulama-ulama yang tersohor, yang hebat, yang diiktiraf di peringkat dunia juga. Jadi bila nak terangkan tentang masalah ini, saya yakinlah keputusan di tangan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu bila nak buat keputusan, mereka telah pun mendapat nasihat daripada penasihat-penasihat agama mereka, iaitu mufti-mufti. Jadi bila raja-raja telah pun bersepakat mengisytiharkan bila hari raya, maka itulah hukum yang sebenarnya mengikut daripada hukum fiqh kita. Iaitu nak mudah faham, kalau tuan-tuan tanya bila nak puasa Arafah, hari Sabtu, bukan hari Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan nak puasa juga besok, silakan. Kalau 8 itu 8 hari tarwiyah, sunat juga puasa. 8 Zulhijjah hari tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Jadi sunat juga puasa 8, sunat juga puasa 9. Tuan-tuan nak puasa, kalau boleh rasa semangat, puasa 2 hari. Yang tak patutnya duk tanya lebih, bila lala dia tak puasa. Yang ramai macam tu, bila ustaz, bila? Pagi tu nampak tengah ngetik, saya terlupa lah ustaz. Ustaz punya pasal lah ni, kata dia. Saya juga salah, kenapa? 8-9, Jumaat Sabtu, saya ambil jalan tengah. Jalan tengah, tak puasa, selesai. Pasal hukumnya sunat, bukan wajib. Tapi jangan lepaskan peluang. Nabi kata siapa puasa Arafah, pahalanya, apa kelebihan puasa Arafah? Siapa puasa Arafah akan diampunkan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, besar pahala ni. Yang lalu pun diampunkan, yang akan datang pun Allah Ta'ala ampunkan. Hanya puasa sehari sahaja. Kerana hari Arafah ialah hari yang paling mulia. Kalau orang tanya kita, bilakah malam yang paling mulia? Di kalangan malam apa yang paling mulia? Ialah malam Lailatul Qadar. Kerana malam itu menyamai 1000 bulan. Kalau orang tanya kita, waktu siang yang manakah yang paling afdal? Ialah siang hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Jadi ambil peluang lah. Kalau boleh puasa, puasa. Kalau tak boleh puasa pun, sunat Arafah itu kita berzikir kepada Allah. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apa zikirnya? Nabi kata, zikir yang diajar kepada aku
dan dibawa oleh seluruh para nabi sebelumku. Apa dia? La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Itu zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sunat kita baca pada hari Arafah. Begitu juga hari Arafah sunat kita takbir. Ingat tuan-tuan, raya Ahad. Tapi hari Sabtu subuh Pak Imam dah boleh bertakbir raya. Setiap kali ikut sembahyang, subuh, zuhur, asar, maghrib, masuk maghrib dah kira malam raya. Tapi daripada subuh tuan-tuan dah boleh takbir. Sembahyang kat rumah pun boleh. Kalau kat masjid, Pak Imam tak payah pakai mic lah. Takut ada yang sembelih lembu dah kat rumah. Dah raya ke? Dia dengar takbir dah raya lah. Jadi imam lepas sembahyang buka mic takbir, sunat takbir 9 Zulhijjah. Jadi ini sunat hukumnya. Tuan-tuan sembahyang sendiri ke sembahyang kat rumah di masjid, sunat kita buat. Jadi tuan-tuan, saya rasa banyak perkara saya dah sentuh dalam perkara korban ini. Mudah-mudahan sama-samalah kita dapat amalkan kebaikan-kebaikan ini dan tolong sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang pada malam ini, insya-Allah. Baik, itu datangnya daripada Allah. Silap salah dan kejahilan diri saya.